Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada majlis ilmu pada pagi ini dan kita berada di pagi Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu bagi segala hari, iaitu hari Jumaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah sempena pada hari Jumaat ini dan berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Sebab pada hari Jumaat ini dalam satu hadis yang sahih Nabi menyebutkan, iaitu ada waktu yang Allah akan mustajabkan doa kita dan ada waktu yang Allah Ta'ala akan memperkenankan amalan kita. Cuma dirahsiakan bila tempohnya, bila waktunya, tak diketahui bila. Okey, yang ini yang kita selalu menyebutkan antara waktu yang mustajab doa, iaitu pada waktu selepas asar hari Jumaat sehinggalah menuju pada waktu maghrib pada hari Jumaat. Itu antara waktu yang mustajab. Tetapi sebenarnya dalam hadis yang sahih tak dimaklumkan bila. Bermula daripada petang semalam, maghrib semalam, sehinggalah maghrib petang ni tak diketahui bila. Jadi perbanyakkanlah doa, perbanyakkan amalan. Moga-moga waktu kita meminta pada Allah dan berdoa kepada Allah, moga-moga itulah waktu yang mustajab, dan Allah Ta'ala akan perkenankan hajat kita, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Okey, kita akan tengok surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-10. Okey, ayat yang ke-10. Baik, sebelum kita masuk ayat yang ke-10, kita akan tengok perkaitan yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-10 ni, iaitu dia bermula pada ayat yang ke-6. Sekadar untuk kita buat revision saja. Ayat yang ke-6, Allah menyebutkan rukun yang ketiga dengan permulaan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, menyeru kepada kita yang mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah kata apa? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka kamu kena cross check, kena double check dengan setiap apa yang dia sampaikan, berita yang terbit daripada mulut orang fasik. Kerana apa? Kerana kita percaya je daripada orang fasik ini, maka dia menimbulkan masalah yang akan datang. Apa masalahnya? Tengok pada ayat yang ke-9. Yang ni Allah bincanglah, 6, 7, 8 ni tuan-tuan boleh tengoklah, go through kat situ. Kalau kita percaya kepada orang yang fasik, berita-berita yang disampaikan, semua maklumat yang dia sampaikan percaya sungguh, maka terjadilah ayat yang ke-9, dia boleh menimbulkan pergaduhan dan peperangan. Nampak? Ni kesan yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Bermula daripada itu, dia akan timbul masalah yang lebih besar, iaitu bukan sekadar orang bertelingkah, orang bergaduh, bahkan membawa kepada pembunuhan, pergaduhan, permusuhan di antara orang Islam. Ni sebab ayat yang ke-9 tu tuan-tuan, Allah ikat dengan kalimah wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Allah Ta'ala kata apa? Apabila ada dua golongan daripada orang mukmin yang berperang, Allah gunakan kalimah orang mukmin. Sebab inilah tuan-tuan, akibat datang berita daripada orang fasik, kalau tak dicegah daripada awal, tak dibantras daripada awal, kesan buruknya boleh membawa kepada peperangan, pembunuhan di antara orang mukmin. Bukan orang lain tuan-tuan, ni antara kita ni, antara orang mukmin, membawa kepada peperangan dua pihak.
Lalu pada ayat barulah Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10. Sebab apa? Allah Ta'ala minta kalau berlakunya pertelingkahan, kalau berlakunya pergeseran, kalau berlakunya pergaduhan di antara kita ni, maka ingatlah innamal mu'minuna ikhwa. Ayat yang ke-10 tu. Barulah kita masuk pada tafsiran kita, sambungan kita pada hari ini, iaitu Allah menegaskan, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Takkanlah antara kita nak bertelingkah, nak bergaduh. Macam mana pun kita, sebab ikhwah ni selalu kita kata adik-beradik kan. Macam mana pun kita dengan adik-beradik kita, takkanlah kita nak bergaduh. Kan, bergaduh macam mana pun tak boleh diputuskan hubungan kita tu dengan adik-beradik kita. Macam mana pun kena saling mendamaikan, saling bermaaf-maafan. Yang itulah membawa mesej pada ayat yang ke-10. Seperti mana saya sebutkan pada permulaan siri-siri surah Al-Hujurat ini, sebenarnya pada surah ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita adalah etika sosial sebenarnya. Etika sosial. Sama ada khususnya adalah kepada orang Muslim, dan juga dia memberi kesan di antara orang Muslim dan juga golongan non-Muslim. Sehingga saya pernah sebut pada tuan-tuan, kalau orang non-Muslim tanya pada kita, apa yang saya boleh belajar daripada Quran ni, antara surah yang tuan-tuan boleh cadangkan kepada mereka untuk baca adalah surah Al-Hujurat. Sebab ini bercerita tentang sosial yang kita memerlukan, dan bukan kita saja. Mereka yang bukan Islam pun memerlukan benda ni sebenarnya. Nak tunjukkan agama kita ni agama yang merentas, universal tuan-tuan. Semua orang dapat manfaat dan inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita sambung ayat yang ke-10, iaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudara di antara kamu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni tuan-tuan, walaupun satu ayat tapi dia ada turutan-turutan dia yang kita akan tengok. Baik, yang pertama, bila Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, apa beza ukhwah, kalau orang Melayu sebut ukhwah, dengan silaturahim? Ini silaturahim. Dalam hadis Nabi kata, dosa yang ni antaranya iaitu dosa memutuskan silaturahim. Nabi tak kata dosa memutuskan ukhwah. Ada perbezaan. Dan kalimah di sini Allah menggunakan kalimah ukhwah. Baik, silaturahim adalah perhubungan yang merujuk kepada perhubungan adik-beradik. Itu silaturahim. Okey, yang disebutkan antara dosa besar ni, memutuskan hubungan ni adalah memutuskan hubungan silaturahim. Itulah adalah perhubungan di antara adik-beradik. Tuan-tuan nak ingat, kalimah rahim tu merujuk kepada kita adik-beradik ni semua keluar daripada rahim ibu yang sama. Itu mudah nak ingatlah, takut tuan-tuan terkeliru. Manakala ukhuwah adalah merujuk kepada persaudaraan sesama akidah kita. Okey? Persaudaraan sesama akidah kita. Dan sebab itulah Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ini adalah mukmin yang bersaudara. Tuan-tuan pergilah ke Canada ke, Amerika ke, tuan-tuan pergilah ke Republic of Ireland ke, tuan-tuan pergilah mana-mana negara, kalau dia tahu kamu siapa? Muslim. Dia kawan macam kawan baik, tuan-tuan. Saya baca baru ni buku ustaz yang salah seorang daripada speaker kita di PMP ni. Dia tulis buku di Somalia kan, Somaliland. Dia kata orang di sana kalau dengar kita ni Muslim, dia sambut kita, dia kenal kita macam kawan lama dah, macam memang adik-beradik dengan dia dah. Ini antara kemanisan berukhuwah. Dan ni kita tak boleh nafikan, tuan-tuan. Kita tak boleh nafikan. Sebagai manusia, bila kita merantau, duduklah satu tempat, kita tak kenal sesiapa, tiba-tiba orang raikan atas dasar, siapa kamu? Kamu Muslim, saya Muslim. Dia meraikan kita macam sebahagian daripada keluarga dia. Semua orang akan rasa gembira. Semua orang akan rasa dihargai. Semua orang akan rasa dihormati. Dan itulah agama yang nak pada setiap mukmin.
Kalau kamu mengaku sebagai mukmin, sesiapalah yang datang daripada mana-mana bangsa sekalipun, tapi dengan akidah yang sama, kita raikan tuan-tuan. Dan ini yang mengikat hati orang-orang mukmin supaya semuanya bersama. Okey. Dan kita akan tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kelebihan sebagai orang mukmin yang bersaudara. Baik. Hadis yang pertama kita tengok Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi menggariskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimu. Kata Nabi SAW, seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, dan dia tidak boleh menzalimi, dan dia tidak boleh membiarkan seseorang itu dizalimi. Ada dua perkara Nabi tegaskan tuan-tuan. Orang Muslim ni, apa yang dimaksudkan dengan bersaudara? Oh, saya saudara dengan dia ni, saudara Muslim, tapi tak peduli, tak boleh. Yang Nabi gariskan syarat dia, pertama, kita tak menzalimi orang Muslim yang lain. Itu sifat Muslim tuan-tuan yang dikatakan bersaudara. Kita tak menzalimi dia. Dan kita juga tak biarkan dia dizalimi. Bukan dia kacau kita pun, biarlah dia, itu hal dia lah. Tak, orang Muslim dia bersaudara. Dan ini sepatutnya kalau tuan-tuan tengok, sekarang di dunia Muslim hari ini tuan-tuan, tak seperti itu. Sepatutnya kalaulah kita tahu, oh ada orang Muslim yang berada di China dizalimi, semua orang negara-negara Islam bangkit, OIC bangkit, mempertahankan orang Muslim yang ditindas di China. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Jadi mana nak letakkan kita ni sebagai Muslim? Sebab Nabi dah gariskan ni, Muslim ni syarat yang paling bawah ni, dia tak menzalimi dan dia tak biarkan orang Muslim yang lain dizalimi. Okey, ini yang diletakkan syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ni tuan-tuan memang ada pertubuhan OIC, tapi sekadar OIC je lah. OIC sekadar tu je lah. IC je lah. Saya IC lah, IC. Tapi dari sudut tindakan, perbuatan kita, kesatuan kita tak berapa kuat dan berapa kukuh. Orang Muslim adalah saling bersaudara dan saling membackup lah dalam bahasa kita. Baik, saya nak bagi gambaran macam ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kenapa Allah Ta'ala syariatkan haji ni yang tidak ada pada agama yang lain? Okey, tidak ada pada agama yang lain ditentukan satu amalan pada satu waktu. Tidak ada tuan-tuan, cuba tengok. Tapi haji ni tuan-tuan datang semua negara, datang daripada semua benua, fokus kepada satu tempat dalam satu waktu untuk ibadah yang satu. Selain Allah Ta'ala nak kita melaksanakan ibadah haji, dalam masa yang sama, dia ajarkan kepada kita tempoh itu adalah waktu kita kenal di antara sesama saudara kita, saudara Muslim. Kita tengok orang datang daripada Afrika, oh ini keadaan dia macam ni. Jadi kita saling bergaul, saling kenal mengenal. Kita tahu, oh negaranya masalah macam ni, kita ada kelebihan macam ni. Balik ke negara kita nanti, lepas haji, kita kena bantu golongan yang sana. Sepatutnya macam tu mindset kita. Sebab waktu itulah waktu kita saling kenal mengenal. Tapi hari ni apa yang berlaku tuan-tuan? Kita melabel. Pergi haji, jemaah haji pergi. Geng-geng ni memang geng-geng kasar ni, Afrika ni, macam tu. Kita label tuan-tuan. Kita bukan menyatukan, kita label. Oh, datang geng-geng daripada benua ni, ni memang suka buat benda khurafat ni. Oh, geng-geng macam ni, geng-geng ni memang suka buat tahlil macam ni. Itulah yang kita lakukan. Tapi sepatutnya kalau kita nampak, oh geng-geng ni yang suka buat benda-benda khurafat dekat Mekah ni, mungkin geng ni dia datang ke Mekah tak ada khusus haji macam kita. Jadi kita yang ada ilmu sedikit ni, kenalah beri panduan pada mereka. Oh, haji ni kena macam ni, yang kamu buat ni salah, ni khurafat ni, yang ni benda tahyul ni, kena macam ni. Itulah yang sepatutnya, saling lengkap melengkapi. Bukan saling melabel, bukan saling mentorture. Oh, kita geng-geng kita je. Macam seolahnya tuan-tuan, Muslim yang sampai ke haji ni macam selfish tau. Dia tak bergaul tuan-tuan. Yang Melayu lah, yang Indonesia lah, yang Singapore lah, yang Afrika lah. Sepatutnya waktu tu yang kita sa'i sama-sama, yang kita tawaf sama-sama, yang kita wukuf sama-sama, mabit sama-sama ni, waktu itulah sepatutnya saling kenal mengenal. Saling tahu potensi antara kita, saling tahu kelemahan masing-masing.
Percayalah, kalau betul-betul kita raikan dan faham syiar ni tuan-tuan, balik setahun sekali kita jumpa tau. Setahun sekali kita tengok apa masalah negara dia. Balik 11 bulan tu kita saling rancang dan saling nak selesaikan di antara negara-negara Islam yang lain. Percayalah, negara Islam, dunia Islam ni selamat. Percayalah, inilah yang Allah Ta'ala nak. Inilah yang Allah Ta'ala nak. Saya bagi gambaran mudah macam ni tuan-tuan. Kita antara adik-beradik kita, saya pernah sebut lah contoh ni. Musim raya kita balik, Abang Alung balik, Abang Ngah balik, Acik balik, adik bongsu balik, Alang balik, semua balik ni. Sekali adik bongsu kita balik, naik bas, kan? Apa yang berlaku antara adik-beradik? Mesti bertanya, kenapa ya adik awak balik naik bas? Hilang kerja ke? Dibuang kerja ke? Kan? Kita akan tanya, nak tahu apa masalahnya. Adakah waktu tu kita akan cakap dengan anak kita, jangan kawan tau dengan busu tu, busu miskin, dia tak ada kerja? Kan tak kena. Faham tak Ustaz? Yang itulah yang agama nak kita belajar. Waktu pertemuan tu, kesempatan yang kita bertemu ramai-ramai tu, ambil kesempatan untuk saling kenal mengenal dan saling melihat kekurangan dan kelebihan di antara kita, dan salinglah menyempurnakan, melengkapi antara satu sama yang lain. Okey, tapi sekarang tak berlaku tuan-tuan. Yang ini, dia selfish, dia terpisah di antara satu sama yang lain. Yang inilah hikmah yang Allah Ta'ala perintahkan, dan Allah Ta'ala sebut innamal muslimuna ikhwah. Okey, jadi Nabi kata apa? Orang muslim ni dia tak menzalimi muslim yang lain, dan dia tak biarkan muslim yang lain dizalimi oleh orang lain. Dia tak akan izinkan tuan-tuan. Itu sifat orang muslim. Yang kedua, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kata Nabi SAW, Allah akan terus menolong seorang hambanya selama hamba itu sentiasa menolong saudaranya. Hikmah tuan-tuan. Kita kata, apa faedah saya nak tolong orang ni? Memanglah dia sama akidah dengan saya, tapi apa faedah saya tolong dia? Dia bukan adik-beradik saya, kan kita ada perasaan macam tu kan. Tapi Nabi menjanjikan dalam hadis yang sahih, Allah akan tolong kita selagi mana kita menolong saudara kita. Kita nak mengharap pada siapa tuan-tuan dalam kehidupan ni? Saya ada harta, saya tak ada risau, saya tak perlukan sesiapa, harta saya lah yang bantu saya, anak-anak saya lah bantu saya tuan-tuan. Ini adalah takabur. Jadi Nabi menjanjikan tuan-tuan, selagi mana kita membantu saudara kita, selagi itulah Allah akan membantu kita. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada kerugian pun orang muslim yang menolong orang muslim yang lain, walaupun kadang-kadang terpaksa membelanjakan sedikit harta, walaupun kadang-kadang kita terpaksa korbankan waktu kita demi orang lain. Percayalah Allah akan bantu kita. Kalau Allah tak bantu kita tuan-tuan, paling tidak Allah akan bantu anak-anak kita yang berada dalam kesusahan. Kan, kita tak tahu anak kita nasibnya macam mana, cucu kita nasibnya macam mana. Allah lah yang akan melindunginya, Allah lah yang akan membantunya. Mungkin asbab daripada perbuatan kita. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, dalam hadis yang lain pula tuan-tuan, ada lagi satu kelebihan, iaitu kata Nabi SAW, idza da'al muslimu li akhi bi dhahril ghaib qala al malak amin wa laka bimithlihi. Kata Nabi SAW, jika seorang muslim mendoakan saudaranya, siapa? Orang muslim yang lain, dalam keadaan bi dhahril ghaib, dalam keadaan tak diketahui, dalam keadaan rahsia, saudaranya tak tahu pun, dia sekadar mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, bantulah jiran-jiranku ni, ya Allah ya Tuhanku, bantulah saudara-saudaraku ni dalam musim-musim Covid ni, murahkan rezeki mereka, berilah kehidupan yang baik, tenangkan hati mereka, sabar menghadapi ujian. Kita doa tuan-tuan, tanpa diketahui dan tanpa diminta, kita sendiri doa, volunteer tuan-tuan. Kata Nabi SAW, qala al-malak, malaikat akan doakan kita. Kata malaikat, amin walaka bimithli, ya Allah mustajabkan, amin, perkenankanlah ya Allah, walaka bimithli, dan kepada engkau seperti itu juga. Yang doakan untuk kita tuan-tuan adalah malaikat, yang doanya tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Kita nak mengharapkan si fulan doa pada kita, takkan nak sampai upah, kan? Takkanlah kita nak sampai berupah kepada dia. Jadi kita mengharapkan Allah makbulkan doa kita untuk kita dengan cara kita mendoakan saudara kita. Seperti mana kita nak orang buat baik dengan kita tuan-tuan, ni diajar dalam hadis ni. Seperti mana kita nak kita dapat seperti itu,
Seperti itulah kita mengharapkan orang lain dapat yang kita nak. Yang ini yang disebutkan. Tuan-tuan doakan kepada si fulan ni. Apa yang dia nak, ya Allah, saya nak benda ni, tapi tak apa, saya doakan untuk si fulan ni. Doa. Malaikat yang akan malaikat yang akan aminkan, dan malaikatlah yang akan doakan untuk kita. Tanpa kita bergantung harap, mengharapkan kepada orang lain doakan kepada kita. Tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Dia datangnya daripada usaha kita. Kan ada orang tuan-tuan, dia nak dia dihargai. Saya buat macam ni, kenapa ya saya tak dihargai? Saya buat macam ni, kenapa ya orang tak pandang? Tak perlu tuan-tuan. Kita tak hidup dengan pandangan manusia. Kita tak hidup dengan pandangan manusia. Kalau hidup dengan pandangan manusia, tuan-tuan, stres kita. Stres. Kita nak sampai ke tahap manusia ni takkan puas. Okey? Manusia ni takkan puas. Saya tak ingat lah, ada seorang ulama dia cerita, saya tak ingat siapa. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Dia dengan anak dia tengah menunggang unta. Jadi si ayah ni duduk, biarkan anak dia duduk di atas untanya, dan ayah ni tarik unta tu. Orang cakap apa? Tengok tu anak tu zalim pada ayah dia. Sepatut ayahlah duduk atas, anaklah duduk bawah. Yang ni ayah apa? Anak macam raja, ayah macam hamba. Ini manusia. Kan? Bila ayah dia duduk atas, anak pula tarik, manusia lain pula kata apa? Itu ayah dia tengok. Ayah dia menzalimi anak dia. Ayah dia kan kuat, ayahlah tarik. Anak yang tak kuat tu biarlah dia duduk atas unta tu. Ni anak yang tak kuat tu suruh jalan, ayah yang kuat suruh duduk atas unta pula. Nak kata tuan-tuan, kalau kita nak mengecapi redha manusia, kita takkan dapat sampai bila-bila tuan-tuan. Takkan dapat. Takkan dapat dan takkan puas. Kita tak mampu puaskan hati seluruh manusia. Cara paling mudah untuk kita tenang dan kita dijaga oleh Allah, cari hanya keredaan Allah. Cari hanya keredaan Allah. Sebab itu dia ajarkan dalam hadis ni tuan-tuan. Doa sahaja untuk saudara kita. Apa yang kita nak, doakan. Ya Allah, berilah dia kecermelangan. Ya Allah, biarkanlah anaknya dapat pekerjaan. Ya Allah, biarkan jiran saya ni dimudahkan urusan. Kita doa. Yang doakan untuk kita seperti itu adalah malaikat. Okey, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerugian tuan-tuan, tak ada. Tak ada kerugian, bahkan beruntung kita yang mendoakan orang lain. Kalau kita faham hadis ni tuan-tuan, kita berebut-rebut untuk doakan semua orang. Sebab kita tahu doa kita tu bukan untuk si fulan tu, tapi doa itu adalah untuk kita sendiri. Okey, dalam hadis yang lain pula tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan ikhwah ni macam mana, saudara di antara muslim ni macam mana. Iaitu kata Nabi SAW, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Kata Nabi SAW, mathalul mu'minin, perumpamaan orang mukmin, fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka, kamathalil jasadil wahid, adalah seperti mana jasad yang satu, macam satu tubuh badan. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad, jika salah satu daripada bahagian tubuh badan ni merasa sakit, bil humma was sahar, maka seluruh anggota yang lain ini akan merasa demam dan susah tidur. Ini bayangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana keadaan saudara ni? Satu sakit, yang lain akan terkesan, yang lain akan risaukan, yang lain akan khawatir. Sebab itu saya kata tadi contoh macam musim haji lah. Kalaulah kita faham hadis ni tuan-tuan, tengok datang geng daripada India, Pakistan buat benda-benda yang tak baik tuan-tuan, benda-benda khurafat. Kita satu dunia Islam sepatutnya risau kepada mereka, bukan melabelkan pada mereka. Dah pedulilah, ni bukan amalan kita, ni bukan keluarga kita, ni bukan saudara mara kita, biarlah lantak dia lah. Bahkan kita jadikan itu sebagai bahan kita pula untuk label, untuk kritik, untuk tunjukkan kita lebih baik daripada orang lain. Nanti kita masuk surah yang lain, ayat satu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok teguran Allah lebih tajam lagi. Ini peringatan kepada orang mukmin. Kita akan tengok pada ayat sebelah nanti. Okey, sekarang ni Allah suruh kita macam mana keadaan orang lain, saudara semuslim dengan kita macam ni, kita kena rasa dia sebahagian daripada kita. Kalau dia buat salah, tegur. Okey, kita saling di antara kita, bantu-membantu,
nasihat, saling menasihati di antara satu sama yang lain. Yang ini yang dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain pula tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu lil mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin kepada mukmin yang lain kal bunyan. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni, kal bunyan, sama seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, iaitu saling menguatkan di antara satu sama yang lain. Sambil Nabi buat jari macam ni, Nabi silangkan jari Nabi SAW. Bila Nabi kata kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, saling Nabi buat macam ni. Maksudnya ni satu pihak orang Muslim, satu pihak orang Muslim, dia punya bangunan ya macam ni, dia saling mengukuhkan, saling menguatkan di antara satu sama yang lain. Okey, satu sama yang lain. Yang ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain pula tuan-tuan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra's minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lam lima fir ra's. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang mukmin yang menghubungkan perhubungan dengan orang mukmin yang lain adalah bimanzilatir ra's minal jasad, adalah seperti kepala dengan badan. Nampak? Nabi kata apa? Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti mana kepala dengan badan ni tuan-tuan, dia berhubung. Okey? Dia saling berhubung. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, kalau seorang mukmin tu merasa sakit kerana mukmin yang lain, kama ya'lamu lima fi ra's, kerana orang mukmin yang lain sebagaimana badan yang akan merasa sakit kerana sakitnya kepala. Kalau kita sakit kepala tuan-tuan, satu tubuh badan kita tak boleh bekerja dah. Okey, dia akan berehat sama-sama dengan kepala. Yang sakit dekat kepala tuan-tuan, tangan sihat, kaki sihat, badan sihat, semua sihat. Tapi boleh tak orang sakit kepala pergi berlari jogging? Tak boleh. Sebab apa? Dia berhubung, berkait di antara satu sama yang lain. Kaki sakit, minta maaf lah Puan Syimah, saya tak dapat datang kuliah ya. Sebab apa Ustaz? Sebab kaki saya sakit. Ustaz, kaki je sakit, mulut kan sihat. Kita cakap je, tapi kita sebabkan kaki sakit, satu tubuh nak berehat tuan-tuan. Satu tubuh nak berehat. Nak kata saling berkait di antara satu sama yang lain. Macam itulah tuan-tuan perhubungan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain. Sebab itu sebab itu Allah Taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Kita nampak dua gambaran tuan-tuan dalam hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Pertama, iaitu kita ni saling lengkap melengkapi, saling bantu membantu, saling menguat dan menguatkan, saling memaafkan di antara satu sama yang lain. Dalam masa yang sama juga, hadis itu menceritakan tidak ada kerugian pun kita menghubungkan persaudaraan dengan muslim yang lain, mukmin yang lain, sebab ia menjadi asbab doa kita menjadi mustajab. Macam mana tuan-tuan doakan orang lain, macam itulah malaikat akan doakan untuk kita. Dan yang keduanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan membantu orang lain, selagi itulah bantuan Allah ada untuk kita. Tidak ada kerugian pun untuk orang yang menghubungkan perhubungan di antara seorang muslim ataupun mukmin dengan mukmin yang lain. Okey. Jadi kalau kita faham konteks ni tuan-tuan, kita tak akan mudah berbalah, kita tak akan mudah menyesatkan, kita tak akan mudah bergaduh-gaduh. Sebab itu tuan-tuan, dalam macam topik sekarang lah topik sekarang, saya sangat setuju dengan satu kenyataan, iaitu kalau kita sebagai asatizah pendakwah, datanglah apa-apa ancaman pun, datanglah macam-macam tuduhan pun, ni buat ajaran ni, asatizah dia kena faham peranan dia adalah sebagai da'i, pendakwah. Macam mana pun kita kena dakwah, sama ada kepada madu'un kita ataupun kepada orang yang membawa mesej-mesej ajaran-ajaran yang salah. Kita tetap berlembut, kita tetap berdakwah. Berdakwah ni iaitu menghubungkan, membina jambatan. Manakala yang menjatuhkan hukuman, ni sesat, yang ini kafir, yang ini salah, biar jatuh di tangan qadi.
Kalau asatizah faham peranan-peranan macam ni tuan-tuan, percayalah orang awam ataupun kita semua ni tak akan nampak orang yang duduk dalam label agamawan ni bergaduh. Betul tak? Biarlah nak kata dia ni sesat ke salah ke, biar datang daripada mulut qadi, hakim ni ataupun badan-badan autoriti ni, biar dia yang memutuskan dia ni salah, biarkan. Kita ni adalah menghubungkan silaturahim. Kita ni adalah pendakwah. Kita membetulkan kita punya madu'u kita, audiens kita. Dalam masa yang sama kita membetulkan juga orang yang tersalah ni. Yang saya faham macam ni. Bukan kita dah pisahkan dia. Awak dah duduk belah sana, saya duduk belah sini. Kan kita macam ni sekarang kan. Dia geng Salafi, yang ni geng Aswaja. Tuan-tuan, sampai bila orang yang nak mendekati agama tak akan mendekati agama? Buat apa dia duduk dalam medan yang akan membawa kepada perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Okey? Sebab apa? Ingat balik, kita atas satu dasar yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Macam mana tuan-tuan doakan hidayah untuk si fulan, malaikat akan doakan hidayah untuk kita. Itu saja tuan-tuan yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan sebab itu Allah ikat dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Kalau kamu orang mukmin, inilah rukun-rukun yang kamu kena buat sebagai pemutihan sosial dalam kehidupan. Ni etika sosial kita ni. Pemulihan sosial di antara kita. Kalau tak sembuh ni tuan-tuan, dia akan membawa kepada masalah-masalah yang lebih besar. Okey, boleh tuan-tuan Baik, sekarang Allah Ta'ala, Nabi sebut tadi dengan kita membina persaudaraan, doa jadi mustajab, dan juga Allah Ta'ala akan terus membantu kita. Manakala di sisi Allah Ta'ala pula, Allah sambung, kata Allah Ta'ala, fa'aslihu baina akhwaikum, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara kedua saudara kamu. Fa dekat situ tuan-tuan adalah fa ataf, yang kita pernah bincang sebelum tu. Berlaku je perselisihan, terus damaikan. Fa'aslihu. Fa tu maksudnya fa'ful ataf. Okay, terus kita mendamaikan. Ada tak Allah ajar kita tuan-tuan terus berpecah? Si fulan ni bawa sekian ajaran, terus kita berpecah. Contoh saya nak bawa, minggu lepas kita bincang mandi safar. Minggu ni ustaz yang sama juga bawa cerita yang lain pula. Lelaki dibolehkan, diharuskan pakai inai berkahwin. Sedangkan kita dah maklum lah benda ni kan. Inai ni perhiasan untuk wanita. Tanpa berhajat, tanpa keperluan, lelaki tak boleh pakai. Okay? Inai-inai, jari-jari ni kan. Dia pula mensunatkan pula. Okay. So kita dah tahu dah, si fulan ni memang membawa ajaran-ajaran yang kebanyakan menyimpang lah. Paling tidak kita faham dari sudut fatwa-fatwa yang dah keluar. Mufti wilayah pun sebelum dia keluar dah bayan linnas dia. Pandangan-pandangan berkaitan dengan hukum-hukum ni kita dah jelas dah daripada badan autoriti. Jadi kita sebagai da'i, asatizah, saya suka tuan-tuan, da'i ni lebih luas. Asal orang mengucap la ilaha illallah, semuanya pendakwah tuan-tuan. Walaupun kita tak pegang title ustaz ke, ustazah ke, tok guru ke, maulana, tak pegang title, tapi asal mengucap kalimah la ilaha illallah, semua kita adalah orang yang menyampaikan dakwah pada orang-orang yang dekat dengan kita. Paling tidak pada pasangan, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Kita ni jangan duk ajar orang lain, tengok si fulan tu sesat, tengok ajaran dia, kau jangan kawan dengan dia. Tak tuan-tuan, sepatut nada kita lain. Apa yang dia sebut tu salah, betul, yang ni fatwanya sekian. Dan kalau kita bersaudara dengan dia, kita sampaikan pada dia, ustaz sebut ni benda yang salah ustaz. Ustaz kena buat ulang kaji, ustaz kena buat homework sedikit dekat rumah, tengok fatwa-fatwa, mungkin ustaz belajar ni macam ni, tapi ustaz kena tahu fatwa yang dikeluarkan dalam badan di Malaysia ni, badan-badan fatwa yang dia autoriti ni, macam ni pandangan-pandangan. Kita membetulkan, bukan kita menyalahkan, menyisihkan. Saya nak bagi tuan-tuan faham macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kalau kita buat benda salah, orang menegur kita sehingga kita rasa ya Allah salah saya ni, kita lebih mudah nak berubah sebab kita rasa bersalah. Cuba bayangkan orang tegur kita, yang kita tahu kita salah ni, tapi orang tegur kita dalam keadaan menempelak. Dia torture kita, kau ni salah bla 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 bla. Rasa-rasa dia nak mengaku salah ke dia nak pertahankan kesalahan dia? Dia tak akan mengaku salah. Bahkan dia lebih rasa kau yang salah. Dia tak boleh terima tuan-tuan. Ini fitrah. Ini fitrah. Memang saya tak nafikan ada orang dia suka dakwah secara lemah lembut.
Ada orang dia suka dakwah lebih keras sedikit supaya dia lebih macam kena rotan sikit tuan-tuan, baru dia rasa salah ni. Betul. Tapi secara dasarnya semua orang tak suka dipersalahkan. Semua orang nak apa yang kita, contohlah kita kuliah dan sebagainya, dia sendiri tengok pada diri kita, salah rupanya saya buat. Benda tu lebih menarik dia untuk kembali kepada kebenaran berbanding tuan-tuan torture. Kita tanya diri kita lah, orang torture kita, kau tahu tak kau salah? Kau tahu tak yang ni kau buat macam ni? Kau tahu tak macam ni? Kasar tuan-tuan. Kita tak boleh terima. Bukan tak boleh terima salah betul. Kita tak boleh terima dengan cara dia menegur. Okey? Yang ini yang kita kena belajar, dan itulah yang Allah Taala sampaikan kepada kita. Fa aslihu baina akhwaikum. Kamu kena damaikan. Kalau kamu orang mukmin, damaikan. Bukan kamu yang menambahkan lagi api menambahkan minyak pada api yang telah membakar. Okey, kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Wattaqullah. Kenapa Allah letak kat situ tuan-tuan? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab persaudaraan kita di antara muslim ini akan membawa kepada takwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan damaikan di antara dua orang mukmin yang bergaduh. Kenapa tuan-tuan? Sebab pertama, ia adalah perintah Allah. Inilah namanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sebab ini perintah Allah, bukan perintah orang lain tuan-tuan. Allah kata fa aslihu baina akhwaikum. Mendamaikanlah di antara dua saudara yang bertelingkar ni. Itu perintah Allah. Kita jaga hubungan kita dengan Allah sebab ini perintah Allah. Yang kedua tuan-tuan, dan inilah hubungan kita dengan sesama manusia, iaitu saling berakhlak. Adakah manusia hidup dekat dunia tuan-tuan nak bergaduh, berkelahi? Adakah? Tak ada tuan-tuan. Secara fitrahnya tak ada. Sebab fitrah manusia ni hidupnya dalam keadaan bermasyarakat, berkumpulan. Tak ada manusia yang suka hidup bersendirian. Kita bukan haiwan liar tuan-tuan, nak duduk dalam keadaan bersendirian, tak bercampur. Tak. Manusia ni hidup dalam keadaan berkelompok. Sebab itu semua orang ada keinginan nak ada pasangan, nak ada keluarga, ada anak-anak. Betul? Kemudian suka kalau anak-anak nanti dah besar berkahwin, ada cucu-cucu. Itu fitrah. Jadi kat situ tuan-tuan, Allah mengikat dengan kalimah wattaqullah. Persaudaraan di antara orang mukmin dan mendamaikan orang mukmin yang bertelingkah ni, itu berkait dengan takwa. Berkait dengan takwa. Saya nak bagi contoh mudah macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Ramadan kita puasa Ramadan. Apa yang Allah sebut? Puasa Ramadan ni untuk apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Maksudnya siapa yang berpuasa Ramadan ni, dia akan diberikan ijazah kehormat takwa pada penghujung Ramadan tu. Syawal tuan-tuan, hari raya Aidilfitri, apa yang diajarkan dalam agama kita? Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Aidilfitri itu? Iaitu Nabi ajarkan kepada kita, pertama, melaksanakan solat Aidilfitri. Kan kita buat solat tu. Di situ dia ajar menjaga hubungan kita dengan Allah. Ya, pagi raya itu dibuka dengan sujud kepada Allah, kemudian khutbah raya. Lepas tu tuan-tuan, Nabi ajar apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan tengok sunnah-sunnah Nabi tu. Pergi jalan lain, nanti balik raya, balik masjid berjalan lain. Itu bukan tujuan dia jalan lain ni tuan-tuan, adalah untuk kita saling memperbanyakkan syiar takbir tu. Kan, pergi bertakbir dan saling mendoakan sesama mukmin yang lain. Tuan-tuan ikut jalan lain, tuan-tuan lalu depan rumah lain, tuan-tuan jumpa, tuan-tuan berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti tuan-tuan pulang jalan lain, lalu dekat rumah orang lain, tuan-tuan doakan untuk orang lain pula. Di situ diajarkan jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Tapi hari ini tuan-tuan tengok, hari raya apa yang jadi? Terbalik. Kan, musim raya semua orang duduk depan TV, tak nak pergi ziarah, tak nak apa kan. Jadi macam mana nak nilai takwa tu dicapai? Tak boleh. Sebab kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Sebab itu kalimah ni diikat wattaqullah. Sebab ini perintah Allah dan ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita ni ada rasa ego, susah nak maafkan orang lain. Saya sendirilah tuan-tuan, saya ada, yalah semua orang ada masalah, semua orang ada perasaan, semua orang ada emosi. Kadang-kadang memang kesalahan orang buat pada kita ni susah saya nak maafkan. Tapi kita sendiri yang pujuk hati kita, ini adalah takwa.
Yang Nabi pesan setiap minggu di mimbar Jumaat ni, sampai hari ni khatib akan pesan juga, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Yang inilah jalan usaha agama kita. Tuan-tuan, apa-apa yang menghubungkan perhubungan itu syariat. Apa-apa yang memecahkan satu perhubungan itu tak diajarkan dalam syariat. Itu mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mana-mana apa yang disebutkan oleh Nabi ataupun Quran, ada tak yang memecah belahkan? Tak ada, tuan-tuan. Semua yang berkait tentang perhubungan, menghubungkan silaturahim ke ukhuwah ke, semua syariat. Yang membawa ke perpecahan, pergaduhan, perpisahan, kan? Semuanya ini melanggar kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni sampai tahap tu. Okey? Sebab itu Allah Taala ikat dengan kalimah wattaqullah. Kemudian Allah sambung lagi. Iaitu kata Allah Taala, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan, la'allakum ni, la'alla ni dia satu kalimah yang kata apa? Hopefully lah. La'allakum, mudah-mudahan kamu ni turhamun, akan mendapat rahmat daripada Allah. Allah akan turunkan rahmat. Tapi tuan-tuan tengok nak dapatkan rahmat, dia datang daripada takwa. Nak dapatkan takwa, salah satunya adalah memperhubungkan silaturahim. Macam mana tuan-tuan doa, ya Allah rahmatilah kami, tapi duk bergaduh adik-beradik, bergaduh jiran tetangga, duk bergaduh sampai ke parlimen. Allah Ta'ala tak akan menturunkan rahmat. Sebab itu kita selalu baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah ni, Allah akan berikan mereka makhraja, jalan keluar, dan Allah akan berikan kepada mereka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Nak dapat darjat takwa tu tuan-tuan, salah satu jalannya adalah memperhubungkan silaturahim. Kamu takwa je, percayalah Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan kemudahan, Allah turunkan keberkatan, Allah turunkan keredaan. Tapi kalau tak ada tuan-tuan, tak akan turun. Dan ini yang ditunjukkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Nabi SAW menceritakan tuan-tuan daripada sahabat Nabi, yang mana Nabi keluar nak maklumkan kepada sahabat-sahabat, saya dah tahu dah bila malam berlakunya Lailatul Qadar. Hadis ini masyhur kan, Puan Syima kan? Saya tahu ni bila turunnya Lailatul Qadar. Lalu bila keluar, Nabi tengok ada dua sahabat Nabi bertelaga. Yang bertelaga. Lalu Nabi minta mereka ni berdamai, di antara duanya berdamai, selesaikan masalah ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi dilupakan tentang waktu Lailatul Qadar, dan Nabi doakan, mudah-mudahan ini yang terbaik untuk kamu semua. Nampak tuan-tuan? Rahmat turun ni. Tapi disebabkan perbalahan, pergaduhan, Allah Ta'ala tak turunkan rahmat sampai ke kita. Separuh lah. Tuan-tuan bayangkan macam mana satu keluarga nak berdamai kalau suami isteri bergaduh. Macam mana satu keluarga nak berdamai kalau anak-anak bergaduh. Sebab itu dia ajar pada kita damai. Sebab ini membawa pada takwa, dan ini membawa kepada rahmat Allah. Jangan tengok keluarga kita tuan-tuan, luahkan lagi. Macam mana keluarga besar kita pula, ada abang kita, ada adik-beradik kita, ada anak buah kita, ada mak kita, datuk kita dan sebagainya. Ini keluarga besar ni. Macam mana Allah Ta'ala nak turunkan rahmat pada keluarga haji sekian-sekian ni, kalau si angah dengan si anak saudara dia bergaduh, kita dengan adik-beradik kita bergaduh, ni anak-anak ni dah ada cucu-cucu dah ni, bergaduh-gaduh lagi. Macam mana? Yang inilah yang mengikat dengan takwa. Kalau saya lah tuan-tuan, kita ada macam-macam side perbalahan ni. Ustaz, dari sudut saya memang tak kisah, saya maafkan. Mungkin side dia lah. Ya, betul. Dari side kita, saya selesaikan, saya maafkan dia. Apa yang saya cakap, saya tak kisah, saya redha lah. Dari sudut side dia, biarlah dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting, kalau dia redha ataupun dia mula terima untuk bersaudara, kita tak simpan dah. Hari ini juga saya akan pergi jumpa dia, saya akan mengikat persaudaraan dengan dia. Yang itulah yang Allah Ta'ala nak. Bukan kita yang tarik tali. Kalau betul dia nak minta maaf dengan saya, dia jumpa saya, dia datang rumah saya hari ni. Kita letak syarat macam tu. Kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita sendiri yang volunteer. Apa-apa jalan yang mengekalkan silaturahim, ukhuwah kita pergi. Cerita lepaslah tuan-tuan. Moving forward.
Okey, ini cerita ke depan. Ini cerita pasal keluarga, cerita pasal masyarakat, cerita tentang dunia Islam. Dan ini adalah sifat orang mukmin. Sebab itulah yang menjamin takwa dan itulah yang akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita masuk ayat yang ke-11. Ayat ke-11 ni tuan-tuan kena beri extra attention Sebab ayat di sini tuan-tuan ni rukun yang keempat. Etika sosial yang Allah tekankan, dan di sini mungkin juga menjadi faktor perbalahan. Okey? Pergaduhan. Apa dia tuan-tuan? Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Lagi sekali tuan-tuan. Allah merujuk kita sebagai orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, la yashar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ni tuan-tuan baca terjemahan dulu Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang yang zalim. Baik, ayat ni tuan-tuan secara literal baca, mungkin kita tak dapat apa intipati yang relevan dengan apa yang kita lakukan. Teguran-teguran, peringatan-peringatan yang Allah sebutkan. Tapi kalau kita tengok tuan-tuan kena beri penekanan kepada beberapa kalimah yang akan lebih mendetailkan, menerangkan apa yang Allah Ta'ala nak sebut pada ayat yang ke-11. Yang pertamanya tuan-tuan, iaitu Allah highlight kalimah la yaskhar. Bila Allah kata wahai orang beriman, kita ni tuan-tuan, Allah kata apa? La yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar, jangan memperolok-olokkan kaum lain. Janganlah satu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Okey. Kalimah yaskhar, tuan-tuan tak pada terjemahan. Puan Syimah ni terjemahan apa Puan Syimah? Yaskhar. Mencemooh. Okey. Kalimah yaskhar ni ada beberapa maksud, tapi saya tunjuk maksud yang lebih dekat. Okey. Kalimah la yaskhar ni ada yang terjemah, kamera nampak kan? Basyid. Okey. Ada yang terjemah memperolok. Yang memperolok-olok. Ada terjemah sebagai mencemooh. Ada yang terjemah sebagai menghina dan semaksud dengannya. Tapi kalimah dia tuan-tuan, kena tengok dia punya root word dia. Dia datang daripada kalimah sakhara, dan dia berubah menjadi sukhriyah. Okey, dia jadi sukhriyah. Sukhriyah ni apa tuan-tuan? Saya tengok Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya. Okey, Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, sukhriyah ni adalah menzahirkan keaiban dengan menimbulkan kelucuan. Kita pun tak faham benda lah Menzahirkan keaiban, tuan-tuan disebut aib kat situ. Menimbulkan keaiban dengan menzahirkan keaiban dengan menimbulkan kelucuan. Okey. Baik, maksudnya apa tuan-tuan? Kalimah yaskhar ni dia bukan mencemooh. Cemooh ni kita terjemah macam mana? Mengata tak?
kalau kalau kita memandang rendah kan, insult kan, kita memandang rendah, kita hina dia, itu ayat yang sama dengan surah ayat yang sama. Tuan-tuan tengok ayat sebelah ni, ada kalimah wala talmizu anfusakum, Allah sambung tu. Jadi terjemahan sakhar tu, yaskhar tu, dia tak boleh terjemah sebagai mencemooh sebenarnya. Okey. Jadi saya carilah kalimah sukhriyan ataupun kalimah sakhar ni. Saya jumpalah Al-Ghazali dia explain, dia kata apa? Menzahirkan keaiban seseorang dengan menimbulkan kelucuan. Saya tak jumpa perkataan yang lebih tepat. Apa benda sebenarnya? Saya tanya dengan sahabat-sahabat saya, rupa-rupanya yang lebih tepat lagi kalimah sakhar ni adalah bererti perli, sindir. Sebab ada orang kan dia perli, dia tak direct, dia indirect kan, dia perli, tapi ada kalanya perli dia tu menimbulkan kelucuan. Perli, sindir, dan hari ni kita buat apa? Sarkastik. Kita sebut satira, tuan-tuan. Satira, sarkastik. Contohlah kita dengan anak-anak kita. Bagi contoh, anak kita kecil-kecil, macam anak saya kecil-kecil, kalau rumah bersepah tu standard lah. Kalau rumah bersih tu luar biasa, macam-macam dia main, tumpah sini kan. Selalunya ibu-ibu akan pesan apa? Ni selalu berlaku. Saya contoh ni contoh yang tak berlaku pada mana-mana lah. Ini gambaran saya. Selalunya ibu akan kata apa? Kalau anak tumpah, tuan-tuan nampak dua bayangan air tumpah. Si ibu kata apa? Along, kan ibu kata itu air jangan letak di bawah. Kalau dah minum letak atas meja. Kalau tidak nanti tumpah. Faham tak? Ayat ni kita nampak kasar sebab kita tegur direct. Tapi yang selalu kita gunakan, kita kata apa? Along, air tu lepas minum letak atas meja. Yang ibu cakap tadi tak dengar ke? Telinganya dekat mana? Kan? Kalau letak bawah itu bola. Macam tu kita. Ayat kita tu tuan-tuan, kita rasa lembut sebab kita tak macam marah. Tapi kita berlapik. Tapi percayalah, yang nombor dua itu, itulah namanya sakhar. Sebab apa? Bila kita tegur secara direct, apa yang berlaku? Anak yang salah akan diam dan adik-beradik yang lain akan beri perhatian. Oh, salah tu. Dan mesejnya sampai. Oh, tak boleh. Air dapat minum letak atas meja. Kalau tak, nanti jatuh tumpah. Dia akan selesaikan masalah. Tapi bila kita sindir, kita sarkastik, apa yang berlaku? Yang bersalah tu akan rasa bersalah. Yang adik-adik yang lain dengar macam apa? Abang telinga tak ada, telinga dekat. Kan sebab ibu cakap kan, abang telinga kat mana? Kalau orang Melayu sebut, saya minta maaf kan, telinga kat bontot dia kata. Yang selalu kita dengar macam tu. Adik-adik yang lain akan dengar. Dia tak rasa ayat tu ditujukan kepada adik yang lain, tapi ditujukan kepada si abang. Abang tu, apa yang berlaku? Dia memberi kesan yang lain. Dia akan jadi dendam kepada ibu yang marah, dan dia akan berdendam dengan adik-beradik yang ketawakan dia. Yang itulah yang Imam Ghazali kata, sukhriyah itu adalah menzahirkan keaiban dengan menimbulkan kelucuan. Kita rasa berlapik, sebenarnya tidak. Dia memberi kesan yang lain. Cuba tuan-tuan tegur direct. Kita nak bagi nampak macam ni. Anak kecil, tuan-tuan cakap berlapik, dia tak faham tuan-tuan. Air tumpah, apa yang berlaku? Ambil air, ajar letak atas meja, selesailah. Yang basah tu dilap. Anak akan faham, yang lain akan faham. Oh, salah rupanya. Oh, yang buat macam ni yang betul. Tapi dengan tuan-tuan memberi bahasa-bahasa berlapik, anak yang tak faham, dia budak kecil kan. Dia tak faham, yang adik-beradik lain pun takkan faham. Benda takkan selesai. Bahkan menimbul masalah yang lain. Yang itu yang Allah Ta'ala tegaskan dan Allah haramkan. La yaskhar. Okey, la yaskhar. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, reverse psychology. Tapi saya tak nafikan ada yang reverse psychology yang boleh. Yang boleh, tapi kita sendirilah. Kalau kita reverse psychology secara personal boleh, tapi sekarang impak dia sebab itu Al-Ghazali kata apa? Dia menzahirkan keaiban. Dia bukan menzahirkan kesalahan. Orang tak belajar daripada kesalahan. Tapi yang dia cerita tu adalah keaiban si fulan tu. Kan? Mata letak mana? Orang tu kan. Mata letak mana? Telinga letak mana? Itu je ayat dia. Saya pun itu yang saya dengar daripada saya kecil tu. Kan? Mata tu tak tahu. Jadi mesej tu tak sampai. Mesej tak sampai.
semua orang melakukan kesalahan. Dan teguran ni, kita akan nampak, saya cakap macam ni ustaz, dia tak faham. Kita baru guna satu kaedah direct tau. Sebenarnya kalau dia tengok kaedah, banyak lagi boleh direct ni, 30-40 macam-macam kaedah. Kita yang tak tahu sebab kita tak belajar. Psikologi, pendidikan anak-anak ke apa ke, ilmu parenting ke, kita tak belajar, kita tak tahu. Sebenarnya banyak lagi kaedah yang kita kata, saya dah cakap sekali macam tu, dia tak faham. Kita kena tahu juga, anak ni ada jenis yang kita kata apa, kinestetik. Ada anak yang jenis audio, ada anak yang jenis apa lagi visual, kan ada teknik kan. Anak ni dia tak, kita cakap dia tak faham, tapi kita kena tunjuk depan dia, oh macam tu. Ada anak ni dia tak tengok pun, tapi dia pasang telinga je. Mak dia cakap dia dengar je, okey, lepas tu dia dengar. Ada anak kita cakap tapi dia sambil berlari, itu anak kinestetik. Itu anak sebelum saya, cakaplah dia berlari. Kaedah-kaedah ni kita kena faham dan kita tahu macam mana nak implement pada anak-anak. Sebab itu kita tak boleh judge. Mak cakap ngalung lebih mudah daripada mak cakap nganga. Oh, kita hukum anak kita. Yang itu menambahkan dendam, marah pada anak. Sebab mak tak kenal saya. Kalau mak kenal saya bukan jenis macam Alung. Alung jenis belajar siang, saya jenis belajar malam, mak mana tahu. Macam tu kan kaedah. Saya rasa semua orang, ibu-ibu yang menonton faham maksud saya kan. Anak-anak kita semua dah besar. Tapi saya yang baru belajar ni, kita baru membaca sikit-sikit. Oh, so kita faham. Oh, inilah antara teori yang kita kena faham. Ibu-ibu dah praktikal dah dan terbukti testimoni ibu-ibu berjaya. Anak-anak semua besar dengan baik. Doakan saya. InsyaAllah Okey. Jadi gambaran tu kita kena faham. Yang ditekankan dalam ayat ini iaitu Allah Ta'ala melarang kita daripada sarkastik. Okey, daripada kita ni duk sindir, duk perli-perli. Okey, sebab dia bukan menegur kepada kesalahan, tapi yang dia angkat adalah keaiban. Yang itu yang tak boleh. Sebab kita sedang mengaibkan si fulan. Bukan kita menegur salah. Semua orang bersedia untuk ditegur. Sebab semua orang tahu dia salah. Sebab itu saya katakan tadi permulaan tadi tu, pada surah ayat 10 tadi tu. Orang salah, dia boleh terima ditegur kesalahan dia. Tapi jangan cemoh dia. Jangan tegur dia dengan kasar supaya dia rasa, awak ni melampau ni, salah memang saya salah, tapi janganlah macam ni. Kan? Dia seolah-olahnya mempertahankan kesalahan dia. Sebab semua orang tak suka secara fitrah. Okey? Jadinya tuan-tuan, kalau salah, tegur kesalahan secara direct. Ini usaha kita tuan-tuan. Pemutihan kita bersamalah tuan-tuan. Okay, sebab ni budaya kita ni. Tapi tuan-tuan percayalah, yang kita rasa bahasa berlapik ni, sebenarnya dia menjadi racun kepada sosial. Orang tak faham. Orang tak faham tuan-tuan. Orang takkan faham. Orang tak faham, bahkan orang lain yang dengar ketawakan dia, dia rasa lebih, dia macam ni, double triple tau, dia rasa sakit. Kalau orang tegur, ya kita kadang ada ego kita salah awak ni kan. Kita boleh dengar, tapi kita boleh terima sebab teguran tu secara personal. Tapi bila dia tegur dan orang lain dengar dalam keadaan orang lain ketawa tuan-tuan, dan orang lain tak dapat pelajaran daripada kesalahan kita, yang itu menjadikan dia jadi barah, jadi racun dalam sosial kita. Orang yang dipersalahkan tu lebih rasa sakit hati. Sakit kepada orang yang menegur, sakit hati pada orang yang ketawakan dia. Masalah tak selesai. Sebab itu Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, tegur masalah direct. Okay? Bukan dengan sindiran, bukan dengan cara-cara yang selain daripada ayat-ayat yang menegur kepada kesalahan. Okay? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita menyindir seseorang, kadang-kadang kita menyindir kita mengaibkan dia lah tu. Salah satu cara kita mengaibkan seseorang dengan menyindir dia. Sebenarnya kita menutup kelemahan kita dengan menyindir seseorang. Dia akan mematikan hati dan dia akan menimbulkan kesombongan kita, ego kita. Dia tak selesai masalah. Okey? Macam mana tuan-tuan? Ada orang dia tahu dia salah, tapi cara dia nak tutup kesalahan dia sindir orang ni. Alah, bukan aku je tak tahu, dia pun tak tahu juga. Bahasa dia tu kan, dengan muka-muka kali. Kalau orang kita ni dengan memek muka kali, dengan body language dia, semua memberi isyarat yang menjengkelkan tuan-tuan, yang memberi sakit hati kepada orang lain. Nak tegur, cakap, saya salah, saya tahu, cakap salah. Tapi janganlah, cuba tuan-tuan tengok polis. Kalau kita salah langgar lampu isyarat, polis buat apa tuan-tuan? Dia keluarkan kertas saman. Kita dapat pelajaran ke tidak? Dapat. Sakit, memang sakit, kena bayar denda.
Tapi dapat pelajaran tak? Dapat. Next time kita tak akan bawa laju. Kita akan bawa lebih berhati-hati. Kita tak akan potong barisan. Kita tak akan langgar lampu isyarat. Tapi cuba bayangkan, polis duduk sindir-sindir kita. Dia nak saman kita, dia sindir-sindir. Mentang-mentang pakai kereta besar, laju pula. Tuan-tuan dapat pelajaran ke tak? Tak, tuan-tuan sakit hati dengan polis tu. Nak saman-saman je lah, tak payahlah sindir-sindir. Betul tak? Itu bahasa yang saya nak mungkin boleh mudahkan pemahaman. Kalau salah, cakap salah. Terus, direct. Jangan dengan bahasa-bahasa sindiran. Okay? Orang tak faham. Dan orang tak dapat pengajaran. Bahkan orang rasa marah dengan apa yang kita lakukan. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia akan matikan hati. Orang yang ditegur pun tak akan faham. Orang yang menegur pun rasa dia lebih mulia. Dan yang satu lagi, dia akan membangkitkan, menumbuhkan rasa ego. Sebab orang yang menyindir orang lain, automatik dia akan rasa dia lebih baik daripada orang lain. Betul tak tuan-tuan? Okay, kalau saya salah, tuan-tuan tak cakap dengan saya. Ini secara psikologi. Bila kita sindir seseorang, kita rasa kita lebih baik. Ini secara automatik. Sebab saya duk fikir tuan-tuan, kenapa Allah kaitkan kalimah la yaskhar, kamu menyindir orang lain ni, kaum min qaumin, kepada kaum lain ni, asa an yakunu khairan minhum, iaitu sedangkan orang yang disindir itu lebih baik daripada orang yang menyindir. Sebab apa tuan-tuan? Secara psikologinya, fitrah kita ni, orang yang menyindir dia akan rasa dia lebih baik daripada orang yang disindir. Automatik. Bila kita sindir-sindir dia ni, kita rasa kita lebih baik. Okay? Tapi hakikatnya Allah kata apa? Jangan buat macam tu. Boleh jadi orang yang kamu sindir itu dia lebih baik daripada kamu. Itu peringatan tuan-tuan. Supaya kita tahu, kita nak sindir seseorang ni, mungkin boleh jadi dia. Sebab tu Allah guna kalimah asa ayyakun. Asa tu boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Boleh. Kalau kita ada rasa macam tu, dia lebih baik daripada aku. Mungkin dari sudut amalan dia, mungkin dari sudut kedudukan dia, mungkin dari sudut darjat dia. Kita takkan rasa, takkanlah saya nak sindir orang macam ni. Cuba tuan-tuan pergi pejabat, tuan-tuan sindir majikan. Majikan salah, tuan-tuan sindir. Kita rasa, tak boleh saya sindir dia sebab dia majikan. Dia lebih baik daripada saya. Automatik kita takkan sindir. Kalau bos salah, kita akan cakap, bos, bukan macam ni, macam ni, macam ni. Automatik kita akan guna nada yang betul. Sebab kita rasa dia lebih baik daripada kita. Orang yang menyindir, bila masa dia rasa seseorang itu lebih rendah daripada dia, baru dia akan berani sindir. Orang yang duduk atas-atas daripada dia, dia takkan sindir tuan-tuan. Dia takkan sindir. Okay? Sebab orang itu lebih baik daripada dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dekat sini, jangan sarkastik, jangan menyindir. Okay? Jangan kita memerli orang lain. Kemudian boleh jadi orang yang kita sindir itu, yang kita sarkastik itu, dia lebih baik daripada kita. Yang itu Allah Ta'ala nak highlightkan. Baik, kemudian tuan-tuan, Allah kata wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Tuan-tuan, sebenarnya siapa yang suka sindir-sindir ni? Mak ayah, cikgu-cikgu. Selalunya macam tu. Okey. Sebab saya ramai, keluarga saya daripada ramai guru-guru lah. Bila tanya kenapa, antaranya ialah kami nak rotan dah tak boleh dah. Kami nak denda nanti ibu bapa datang sekolah. Paling kuat kami boleh cakap sindir lah. Ada masa saya kat universiti dulu, cikgu saya punya pensyarah, kalau ada student datang lambat, dia suka cakap macam ni. Contoh lain, kalau start pukul 11, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni kat universiti tempatan datang kadang 11 suku, 11.30, tak tahu apa yang dia sibuk sangat, tak boleh nak rancang masa dia, datang lambat. Pensyarah ni duduk kat dewan lecture ni, dia kata apa? Lah, ingat dah grad. Perkataan tu memang kita dengar sakit hati. Bayangkan satu dewan tu ketawa kan, tuan-tuan rasa apa? Dia tu, oh ingat dah grad. Kan kita kan ada attendance, bila masuk kelas kuliah ni ada attendance kan, kita kena kan. Tuan-tuan bayangkan, dia kata macam tu. Kawan ni boleh sakit hati dengan syarat, lepas grad memang tak jumpa dah sebab sakit hati. Kalau awak cakap dengan saya one by one secara personal, saya boleh terima. Tapi bila awak cakap dengan orang lain ketawa, kita nanti keluar kuliah, pensyarah tak ingat dah apa tersebut. Tapi kawan-kawan ni kenal kan. Apatah lagi dalam kelas tu ada lelaki, ada perempuan. Kan, dia mungkin ada malu dengan, yelah, lain-lain gender kan. Ada perasaan malu anak-anak remaja ni.
Dia akan rasa apa? Saya memang tak puas hati lah dengan dia. Dia akan rasa dendam tu ada. Dia akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Selesai tak masalah ni? Tak selesai. Anak student tu akan datang lewat juga, sama macam biasa. Dia tak akan selesaikan masalah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok Allah sebut kemudian Allah kata wala nisa'um min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Mula-mula Allah kata qaumun min qaumin. Jangan kamu sindir, jangan kaum ini sindir kaum ini. Tiba-tiba Allah ulang lagi sekali dan Allah highlight kalimah apa? Jangan seorang perempuan menyindir wanita yang lain, perempuan yang lain. Kenapa? Kenapa? Allah tak sebut ayat atas tu dengan merujuk kepada lelaki. Allah sebut dengan kalimah kaum. Tapi yang kedua Allah ulang dengan kalimah nisa. Ada dua kat sini pengajaran. Pertama, Allah menegaskan. Allah buat dua kali pengulangan. Sebab benda ni memang susah. Tuan-tuan, nak tegur secara direct ni orang kata tak kreatif tau. Ingat senang ke tegur direct ni? Jangan buat salah. Tak kreatif. Tapi dengan kita duduk corner sikit, dia tak direct, dia jalan macam ni sampai orang nampak, oh tinggi intellectual dia ni, bahasa dia hebat. Betul tak puan? Betul tak? Dia akan rasa, oh dia ni kreatif lah, dia nak tegur tu, pandai dia, berlapik dia. Dia automatik macam tu. Jadi Allah pesan benda tu tak boleh. Dua kali Allah ulang. Kalau kita sedar. Pertama Allah bagi tahu halangan daripada kaum tu, jangan sindir kaum yang lain. Yang satu lagi Allah ulang pada ayat berkaitan dengan wanita, jangan sindir wanita yang lain. Itu pertama, dua kali pengulangan. Yang kedua, Allah spesifikkan, khaskan, khususkan kepada walad nisa dan kepada wanita ni adalah kerana memang sifat feminin ni adalah sifat suka ni, bercakap ni. Okey. Sifat feminin ni adalah sifat yang suka bercakap. Tuan-tuan, jangan kata wanita, lelaki pun suka. Saya tak nafikan tuan-tuan, banyak. Tetapi beza lelaki yang pandai duduk cakap macam ni, lelaki yang apa? Lelaki yang ada banyak hormon feminin. Saya tak sebut. Okey. Lelaki yang ada banyak apa? Dia punya hormon-hormon wanita tu. Hormon-hormon wanita tu banyak. Lagi banyak dalam badan dia, lagi banyaklah dia punya ni. Macam betik jagung tu. Bukan kita nak mengata, tapi yang inilah yang Allah Taala nak highlightkan. Sebab apa? Sebab wanita dia bertindak dengan emosi. Dia tak bertindak dengan akal. Saya minta maaf tuan-tuan, bukan kita nak rendahkan. Tak, ini fitrah. Contohlah dia bukan aib tau orang bertindak dengan emosi, tak aib dengan orang yang bertindak dengan akal. Wanita bagus dia bertindak dengan emosi dia sebab dengan rasa kasih sayang, anak buat apa saja ibu akan memaafkan. Ibu tak kisah, dia penat tapi dia boleh buat. Sebab apa? Dia buat dengan emosi dia. Ayah buat dengan akal. Ayah penat, faham tak? Tak awak lah, awak nak main-main lah, ayah tidur dulu. Sebab apa? Dia bekerja dengan akal tuan-tuan. Dia bergerak dengan akal. Tapi kalau dia bergerak dengan kasih sayang, saya penat tapi anak macam ni, tak apalah saya raikan lah. Sebab hati tu lebih menguasai diri dia. Itu beza dia. Bukan saya kata akal tu lebih baik daripada emosi, tak. Dia dua-dua tu saling melengkapi. Sebab itu ada orang bergurau, saya minta maaf saya sebut. Ni saya rasa macam tak baik lah, tapi saya nak bagi mudah faham. Ibu-ibu yang bersalin, sekali bersalin, tak larat lah, cukup lah sakit dah ni. Selang setahun dua nanti, bersalin lagi. Okey pula. Dia tahu sakit, tapi dia rasa perasaan sayang, kasih tu mengetepikan rasa sakit. Cuba ayah-ayah. Saya minta maaf, lelaki kan dia bersunat kan. Ada yang sunat 2 kali. Kata sunat ni tak sakit pun, sikit je cakap dengan cucu ni, sikit je sunat ni. Cuba sunat 2 kali. Tak nak dia. Sebab dia bergerak dengan akal. Ataupun kita pergi shopping kompleks. Kalau ibu-ibu beli baju kat shopping kompleks, dia nak baju ni, dia pilih, oh cantik baju ni. Dia jumpa dengan sales girl. Dia tanya, dek, ni baju ni ada tak saiz ni sekian-sekian? Dia kata, ibu minta maaf lah, saiz ni tak ada. Yang ada saiz M je. Kalau nak yang saiz yang ni, ada design yang lain. Apa jawapan ibu-ibu? Tak nak ke? Ataupun kita kata, rasa-rasa bila restock balik? Kan? Kita akan tanya ibu-ibu tak? Rasa-rasa ada restock, bila restock balik? Dan dia sanggup untuk tunggu restock untuk dia dapatkan yang dia nak.
Itu dia gerak dengan emosi. Kalau lelaki macam mana? Dek, seluar ni ada macam ni tak? Saiz ni? Tak ada. Saiz ni ada bang. Saya ambil yang tu lah. Sebab dia nak selesaikan masalah. Itu kita tak boleh nafikan. Jadi bila Allah kata wala nisa min nisa dekat sini, kenapa wanita ni Allah Taala highlight kan? Sebab dia bergerak dengan emosi dia. Okey, dan orang yang menyindir ni, dia tak menyindir dengan akal tuan-tuan, tapi dia menyindir dengan rasa dia. Sebab itu bila sampai kepada orang tu, dia sampai ke hati. Oh ya Allah, pedihnya dia cakap sampai hati dia. Sebab apa? Sebab dia lebih dirasai. Okay? Sebab dia cakap dengan hati dia. Kalau saya tuan-tuan, sejujurnya saya tak pandai tahu sindir-sindir ni. Saya sejujurnya. Dan saya kagum dengan orang pandai menyindir. Tapi bila kita tengok larangan Allah ni, syukur juga ya Allah. Syukur juga aku tak pandai menyindir orang. Kalau saya dengan anak saya tuan-tuan, kalau saya dengan isteri saya berbeza. Isteri saya dia suka cakap berlapik lah. Tapi saya cakap dengan anak saya direct je. Ni salah ni. Jadi orang kata kasar, Tapi saya kata saya tak pandai nak cakap jangan ni kan. Tapi saya rasa syukurlah bila kita tahu rupanya menyindir ni tak bagus. Tak bagus. Dan satu lagi tuan-tuan. Apa saya sebut tadi ya? Allahumma salli Muhammad, lupa dah. Okey, tak apa. Lupa nak sebut tadi. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya bila kita menegur kesalahan ni, tak semestinya dengan marah, betul tak? Marah ni tak semestinya dengan marah. Saya bagi tuan-tuan gambaran. Antara marah dengan kita marah menjerit-jerit, dengan ibu bapa kita yang marah dengan diam, yang mana yang lebih kita takut? Contoh, mak ayah kita kan. Dulu-dulu kita ingat mak ayah kita. Kalau dia marah tu memang dia cakap bla 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 bla. Kita rasa sakit hati tak? Dan kita rasa takut tak? Berbanding dengan mak ayah kita, bila dia marah, dia tak cakap, dia diam. Kita cakaplah dengan ibu, tolong maafkan saya ibu, tolonglah. Mak tak tahu, buat diam je. Sehari tak cakap dengan kita. Apa kita rasa? Kita akan rasa takut dan kita rasa bersalah. Sebenarnya itu antara kaedah menegur dengan direct. Itu kaedah dia. Kan? Bahkan saya dengar Hamka sebut apa? Seorang lelaki kalau dia marah sampai dia diam, itulah kemarahan yang berada di kemuncak, kata Hamka. Cuba bayangkan lelaki kan. Kalau dia marah dia memang cakap sekali, tapi bila dia tak cakap, diam je. Oh, kita takut apa semua kita rasa serba-serbi tak kena. Apa tak kena. Itu boleh juga gunakan kaedah. Kita tak guna sindiran. Sebab secara automatik semua orang tahu yang kita dalam keadaan tak suka, tak selesa dengan perbuatan tersebut. Dan itu kadang-kadang yang digunakan oleh Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi, bila dia buat salah dan minta pandangan Nabi, Nabi kata apa? La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Nabi sebut direct tuan-tuan. Maknanya apa-apa ajaran Nabi, Nabi sebut direct. Jangan. Tapi hari ini dia ajarkan secara psikologi anak-anak ni jangan sebut jangan. Bila sebut jangan ni kita macam merendahkan dia punya, faham tak? Pernah dengar tak? Ada orang kaji dia kata apa? Anak-anak ni jangan disebut jangan banyak kali. Sebab jangan itu, jangan ni seolah-olahnya semua jangan. Semua yang negatif. Sebenarnya tak, yang jadi negatif tu bila semua benda salah. Kalau kita bagi tahu ni jangan buat, tapi yang lain boleh buat tak? Boleh. Bagi tahulah. Yang itu yang betul. Okey. Bila anak kita kata tak tahu yang ni salah ke betul, kita tak cakap jangan, dia tak tahu tu salah dan dia tak tahu itu betul. Jadi dia buat juga berulang-ulang kali. Jadi bagi tahu, nak ni salah ni, jangan buat. Dah. Lepas tu explain lah, yang ini boleh buat macam ni, kaedahnya macam ni. Anak-anak akan nampak. Okey, sekarang ni kita tak tunjuk cara tuan-tuan. Kita diam je. Tapi bila dia salah, itu yang kita direct tegur. Salah tu, yang betul tak buat, yang salah itu kita tegur. Yang itulah yang jadi negatif. Saya tanyalah pada diri kita sendiri. Bila anak kita buat satu kebaikan, kita appreciate ke tak? Kadang-kadang kita kata, biasa lah tu, budak-budak okey lah tu. Tapi bila dia buat salah, kita akan reflect. Salah tu. Jadi anak-anak ni nampak, bila saya buat salah, ayah akan tegur. Tapi kalau saya buat baik, ayah tak cakap apa-apa pun. Anak kita mandi awal, anak kita tidur awal, anak kita, dia buat tak tahu je. Tak apa-apa peduli sangat. Okay, yang itulah yang kita kata tegur kesalahan tu adalah secara direct. Okay? Dan pada ayat kedua tu Allah kata apa? Wanita
Ada sifat-sifat itulah. Jadi kita pun kena faham situasi tersebut. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ayat ni juga tuan-tuan memberi gambaran yang lain. Memberi gambaran yang lain. Boleh jadi tuan-tuan, boleh jadi kita sindir. Kita orang bandar, kita kata alah orang kampung ni, dia bukan tahu pun, dia tak maju pun. Kadang-kadang kita macam tu, kita fikir. Naik eskalator pun orang kampung tak tahu. Saya kadang-kadang pelik tu orang kata macam tu. Orang kampung dia macam teruk sangat. Dia tak tahu ke mak ayahnya pun datang daripada kampung. Dia kata orang kampung naik eskalator pun tak tahu. Orang kampung pula kata apa orang bandar. Yang dia ni benda repair pun tak tahu. Nak buka kelapa pun tak tahu. Orang bandar mana tahu tuan-tuan nak kopi kelapa pun tak tahu. Dia saling-saling ni. Tapi kita tak tahu tuan-tuan, boleh jadi yang dia ni yang kita kata orang kampung tak pandai naik eskalator ni, kalau duk kopi kelapa dialah yang tolong kita. Betul tak? Maksudnya saya nak bagi tahu, boleh jadi dia tahu, boleh jadi kita tak tahu. Boleh jadi kita tahu, dia tak tahu. Tapi dalam satu situasi, boleh jadi dia ni akan memudahkan kita, boleh jadi dia akan memudahkan dia. Kita ni saling berkait tuan-tuan. Sebab tu jangan cemoh, jangan mengata. Di antara satu sama yang lain. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, Allah kata apa? Wala talmizu, dan janganlah kamu mencela anfusakum, diri kamu sendiri. Allah menggunakan kalimat talmizu. Talmizu ni tuan-tuan disebut sebagai lumaz. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Terpadam. Okey. Yang Allah kata wala yalmizu anfusakum tu tuan-tuan, dia ambil daripada kalimah ni. Dia ada kalimah lumaz kat sini. Okey. Baik, ada beza tuan-tuan. Binasalah untuk semua, setiap humazah dan juga lumazah. Humazah dan lumazah. Kategori ni selalu diterjemahkan sebagai mengumpat. Tapi sebenarnya dia pecah pada dua ni. Jadi dua kat sini. Humazah ni adalah penghinaan, sindiran, kutukan, cercaan, apa-apalah yang mengaibkan orang lain, iaitu dilakukan secara belakang-belakang. Cakap belakang. Dan yang keduanya iaitu dia menyindir, menghina, mencemooh dengan lidah. Manakala lumazah, dia cakap depan-depan, dia kutuk depan-depan. Dan dia cemoh, dia hina, dia aibkan dengan body language dia. Dengan bahasa tubuh dia. Sebab itu pada ayat tu Allah menggunakan kalimah yalmizu. Kalimah yalmizu. Wala talmizu, yalmizu. Talmizu. Allah menggunakan kalimah talmizu, lumas kat situ. Allah tak gunakan kalimah humas sebab dia memberi isyarat. Tadi la yaskhar, kamu sindir dia dengan mulut kamu tahu. Kamu sindir dengan mulut kamu, dengan percakapan kamu, dengan kata-kata kamu. Dan Allah sambung lagi, wala talmizu, dan jangan kamu cemoh dia, hina dia dengan body language kamu. Okey, jangan kamu cemoh dia, jangan kamu hina dia dengan body language kamu. Dan Allah gunakan kalimah apa tuan-tuan? Anfusakum, dan jangan menghina
Ataupun jangan mencela diri kamu sendiri. Kenapa Allah gunakan anfusakum? Anfusakum. Jangan mencela diri kamu sendiri. Allah gunakan kalimah anfusakum. Kum ni tuan-tuan, Allah tak kata anfusahum. Hum ni kan huwa, huma, hum tu, dia, mereka. Hum ni adalah mereka. Wala talmizu anfusahum, jangan kamu mencela diri mereka. Tapi kata anfusakum, jangan mencela diri kamu semua, kamu. Allah guna kata ganti kedua. Maksudnya Allah kata jangan cela diri kita, kita jangan cela diri kita. Kenapa Allah guna kalimah anfusakum, tuan-tuan? Jangan cela diri kamu. Allah kan, Puan Syirah nampak kan, dia tak sebut anfusahum kan, Allah guna anfusakum. Allah kata jangan cela diri kamu. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa Allah kata jangan cela diri kamu? Sebabnya, jawapannya adalah innamal mu'minu na ikhwa. Allah ingatkan kita lagi sekali, sebab kamu adalah bersaudara. Kamu cela dia, bererti kamu cela diri kamu. Kalau kita faham, tuan-tuan, kita marah dengan adik-beradik kita, kita cakap, bapak engkau lah jahat. Contohnya adik-beradik, gaduh adik-beradik ni, bapak engkau lah jahat. Logik ke, tuan-tuan? Tak logik. Kita takkan cela perkataan tu, tuan-tuan. Sebab bapak dia, bapak aku juga, bapak saya juga. Kan? Bapak abang saya tu bapak saya juga. Jadi pencelaan tu salah. Sebab itu supaya kita ni dipotretkan dalam kepala kita, saudara kita adalah kita. Kita ni sama. Kamu cela dia, berarti kamu cela diri kamu sendiri. Sebab itu Allah pesan wala talmizu anfusakum. Bila yang ini ada berada dalam kepala kita, tuan-tuan, percayalah, benda ni yang akan mengelakkan mulut ni pedih tau. Mulut ni tak ada insurans, duk cakap orang itu ini. Saya tengoklah baru-baru ni apa ni? Saya cakap nanti kena saman pula. Tak cakap lah. Ada si fulan ni terkenal lah, tuan-tuan. Kalau dia cakap tu, dia ni selebriti lah. Kalau cakap tu dia memang cakap macam memang saja tau. Dia nak jadikan dia macam dia punya karakter dia. Ada SPM ke tak? Itu satulah. Tapi yang itu saya rasa tak kisah sangat. Tapi dia punya bahasa dia tu memang celupah. Dia sampai tahap makin hamun tau. Dia sampai mencarut-carut dalam perkataan setiap kali percakapan dia. Kalau kita off video nanti saya boleh cakap tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Kita dengar pun kita jadi berani sampai tahap tu. Sampai dia menerakakan orang. Sampai tahap tu. Dia mulut dia sangat-sangat berbisa lah. Kalau dia cakap tu kita rasa jadi kita tak nak sampai ya, apa betul. Jadi kita ni tak nak sampai ke tahap tu. Dengan kita kena letak dalam kepala kita, mindset dalam kepala kita, dia adalah saya. Orang yang kita tengah marah ni, dia adalah diri kita. Sebab itu Allah Ta'ala yang kata jangan cela diri kamu. Maksudnya orang yang kamu nak cela tu, itu adalah diri kamu sendiri. Cerminan kepada diri kamu sendiri. Kemudian, tuan-tuan, Allah sambung lagi, wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil gelaran bil alqab. Ada laqab kat sini. Laqab ni maksudnya gelaran lah. Wala tanabazu, iaitu jangan menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ada orang panggil bodoh. Budak-budak sekarang kawan dia pun menyahut dia tu. Ya. Kadang-kadang kita pun dia jadi bahasa tau. Dia jadi bahasa. Sebenarnya betul lah kawan tu mungkin tak terasa. Tapi sebenarnya dari sudut image lah kan. Dia betul dia panggil kawan dia macam tu. Kalau orang natang, nates, macam-macam kadang kita dengar tu. Ini panggilan-panggilan lah. Ada orang mok panggilan. Gemuk lah. Macam-macam. Dia kata lah, kita ni dah kawan baik lah. Tapi ini kita punya etika sosial kita. Nabi ajar dan Allah ajar. Okay? Dan saya tak berapa gemar bila kita ni, orang Melayu kita ni, bila dia berbahasa-basi, dia suka kan. Nampak berat badan mendamah Nampak macam lagi berisi dia duduk. Jangan. Benda-benda macam tu dia menyentuh sensitif.
sensitiviti kita. Gunalah kaedah lain, gunakan teknik-teknik poin-poin yang lain daripada lebih kepada secara personal. Oh, dah kuruh ada orang dia sukalah, ada orang tak suka sebab kuruh tu pun penyakit juga, keciman. Kan? Jadi jangan gunakan kaedah-kaedah lain. Tanya khabar dari sudut-sudut yang lain. Ada orang dia tak kisah sangat. Oh, baik berisi badan ni, alhamdulillah rezeki lah, kenyang makan, gemuklah. Takkan makan banyak jadi kuruh pula. Ada orang suka macam tu. Tapi kita lah yang pandai-pandai kita kawal kita punya bahasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalimah wala tanabazu bil alqab. Tanabazu bil alqab ni dia ada satu asbabun nuzul. Okey, ini ada asbabun nuzul. Kita tengok sikit Baik, asbabun nuzul tuan-tuan, iaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bawa satu riwayat tuan-tuan. Dia kata apa? Ayat ni wala tanabazu bil alqab ni diturunkan dalam satu asbabun nuzul berkaitan tentang Bani Salamah. Okey. Dia cerita apa? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai ke kota Madinah masa Nabi mula hijrah sampai ke Madinah. Dan ketika itu Bani Salamah ni dia ada 2-3 nama. Seorang ni ada 2-3 nama. Contoh nama sebenarnya Ahmad, tapi dia ada gelar-gelar yang lain lah. Ada gelaran-gelaran, orang kampung panggil dia macam ni kan. Kalau macam di kampung mak saya, ada orang ni tak tahu nama nenek ni nama betul ke nama tipu. Betul, nama dia kalau di kampung saya tu dia ada gelaran Antau tau. Antau, siapa tak tahu Antau ni gelaran apa Tapi gelaran ni tak adalah buruk. Antau ni macam semua orang ada nama tu. Kalau orang jauh dia akan panggil Wak kan. Wak itulah, Wak inilah. Tapi kalau di kampung saya dia panggil Antau. Dan ada nenek ni dipanggil namanya Antau Todak. Siapa tak tahu nama dia Todak ke ataupun gelaran dia. Okey, dia gelaran macam itulah. Jadi Bani Salamah ni macam tu. Dia kata masa Nabi hijrah ke Madinah, antara kami ni ada 2-3 nama, banyak nama. Dan jika dipanggil nama mereka ni, ada kalanya kadang-kadang terpanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Okey, ni Nabi panggil Nabi terpanggil dan gelaran tu tak baik. Maka mereka ni akan kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, panggilan tu adalah panggilan yang membuatkan dia marah dengan panggilan tersebut." Nabi tak tahu. Cuma panggilan tu membuatkan seseorang tu marah sebab mungkin itu gelaran yang mengaibkan. Okay, jadi Allah turunkan ayat wala tanabazu bil alqab. Okay, jadi ditegurlah dengan gelaran wala tanabazu bil alqab. Kalau dah tak diketahui tak mengapa tuan-tuan. Yang penting bertaubat. Tapi kalau dah tahu buat, orang tak suka lagi dipanggil-panggil tuan-tuan, maka itulah yang menjadi satu dosa. Bila mana kita memanggil orang seperti itu. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sambung, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Maksudnya ni merujuk pada Bani Salamah tadi. Kemudian Allah kata apa? Wa man lam yatub. Dan sekiranya kamu tidak bertaubat. Kenapa Allah sebut bertaubat? Sebab asbabun nuzul ni kan kepada Nabi. Nabi tak sengaja, tak tersalah, tak tahu pun benda tu aib, tapi Nabi terpanggil. Dan orang kata jangan panggil macam tu ya Rasulullah, nanti dia marah. Jadi Allah kata wa man lam yatub. Allah letakkan syarat taubat. Kalau taubat, Allah maafkan. Kalau tak bertaubat, faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang yang zalim. Maksudnya kalau kita menyindir, yaskhar, sukhriyah kat situ, kita menyindir. Kemudian kita lumas, kita guna body language kita, peli-peli orang, kata-kata ke orang tuan-tuan. Ataupun kita memanggil gelaran-gelaran yang buruk kepada orang. 3 ni tuan-tuan adalah memang dosa lidah lah tuan-tuan. Selalu kita buat, selalu. Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sedar pun, bila dengan orang yang kita selesa, okay, dengan orang yang kita selesa kadang-kadang kita terbuat. Ataupun kepada anak-anak kita yang kita rasa anak-anak ni bawah jagaan kita. Kadang-kadang kita tak sedar. Dengan orang lain, kita akan rasa macam gap. Takkan saya nak kata macam itu, tak baiklah. Tapi dengan isteri kita, dengan suami kita, kita cakap. Sebab kita rasa dia dah sebagai barang kepunyaan kita tau. Kita akan tunjukkan diri kita yang sebenar. Jadi benda-benda ni kebiasaan. Dosa-dosa ni akan sentiasa kita buat. Tapi Allah kata apa? Lam yatub dekat situ. Tak bertaubat, barulah dikira sebagai zalim. Tapi kalau kamu bertaubat, aku akan ampunkan dan aku juga akan maafkan kamu semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dekat sini ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala larang, haramkan. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri kita
semua. Baik, hari ini tuan-tuan dapat 2 ayat saja. Saya minta maaf agak panjang sikit untuk ayat ini. Sebab saya rasa ayat ini memang kena ada extra attention lah, sebab dia sangat dekat dan perbuatan ni selalu sangat kita buat. Okey, jadi insya-Allah saya berhenti pada ayat yang ke-11 dan insya-Allah kita akan masuk lagi rukun etika sosial dalam surah Al-Hujurat pada rukun yang kelima, pada ayat yang ke-12. Insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-12 kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke puan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak ada soalan. Terima kasih pada tontonan semua. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang, insya-Allah.